Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Aslam bin Ashraf dengan nombor metrik 078966 akan menyelesaikan tugasan yang diberi bagi subjek sekolah dan masyarakat, yang mana tugasan ini perlu memberikan pemahaman tentang artikel yang dipilih berkaitan dengan sekolah dan masyarakat. Jadi tajuk yang saya pilih ialah kesan daripada pandemik, murid hilang rasa hormat terhadap guru. Yang mana pengarangnya seramai 8 orang, iaitu Salwa Syazwani, Winnie Tiong, Abby Erlinda, Nur Izazi, Muhammad Syakir, Umairah, Sarah Najwa dan Muhammad Razimi. Yang mana artikel ini diterbitkan pada 11 hari bulan 7 tahun 2022. Pengenalan tentang jangka, pandemik COVID-19 membawa banyak perubahan dalam kehidupan semua individu, termasuklah dalam dunia pendidikan, iaitu bermula daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Institusi pendidikan Malaysia ini dituntut untuk mengikuti perubahan sistem pembelajaran sebagai impak daripada pandemik COVID-19. Murid-murid yang bervariasi latar belakang kehidupan, sama ada yang tinggal di kampung maupun di bandar, turut merasai perubahan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, yang membawa kesan kepada tingkah laku murid sama ada positif maupun negatif. Yang mana perkara ini telah memberi perubahan yang besar dari pelbagai aspek terhadap murid itu sendiri, seperti perubahan keadaan sekeliling, pergaulan sosial, komunikasi, interaksi sesama guru serta rakan yang sepatutnya dirasai semasa sesi persekolahan. Yang seterusnya, hilang rasa hormat terhadap guru merupakan salah satu tindakan bagi murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Yang di sini maknanya pelajar yang tidak menghormati guru ni, mereka kebiasaannya mereka yang telah mempunyai masalah tingkah laku lah dalam diri mereka. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji dengan lebih mendalam dan terperinci tentang isu adab dan hormat murid terhadap guru di sekolah yang terlibat. Antara objektif kajian yang dijalankan ialah untuk mengenal pasti punca-punca murid hilang rasa hormat terhadap guru. Yang kedua, mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang berlaku terhadap murid yang tidak menghormati guru. Kaedah kajian yang dijalankan ialah kajian tinjauan dan menggunakan kajian kualitatif berdasarkan soal selidik yang disediakan. Di sini pengkaji menetapkan untuk membuat seorang guru sekolah menengah kebangsaan Seri Patiambun Limbang di Sarawak, iaitu Puan Mariam binti Untung, yang berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam kerjaya sebagai seorang guru. Mereka ni menjalankan soal selidik ini ataupun temu bual ini dalam aplikasi Google Meet. Antara isu yang dibangkitkan dalam jurnal ialah membincangkan faktor-faktor ataupun sebab murid hilang rasa hormat terhadap guru selepas pandemik COVID-19, membincangkan kesan yang dihadapi oleh murid apabila tidak menghormati guru, membincangkan hukuman yang perlu dilakukan terhadap murid yang tidak menghormati guru, dan membincangkan langkah bagi memastikan guru ni mendapat penghormatan yang sewajarnya daripada murid. Dalam perbincangan kajian yang dilakukan, antara faktor berlakunya masalah murid hilang rasa hormat terhadap guru, yang pertama, tiada pemantauan semasa sesi pembelajaran, yang mana guru tidak dapat memantau sepenuhnya aktiviti pelajar semasa sesi pembelajaran berlangsung. Yang kedua, didikan ibu bapa di rumah. Sekiranya ibu bapa itu sendiri tidak menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, ini juga memberi kesan kepada pelajar untuk tidak menghormati juga orang lain dan juga tidak menghormati guru. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Sekiranya murid ni sering bersama dengan pelajar yang bermasalah, maka mereka cenderung untuk melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh, apabila terdapat pelajar yang tidak menghormati guru, maka murid tersebut yang sering bersama dengan murid bermasalah ini juga melakukan perkara yang sama.
Yang keempat, pengaruh media sosial. Sebagai contoh yang diberikan oleh pengarang, iaitu filem Juvana yang telah ditayangkan di TV3 merupakan filem yang memerlukan pengawasan orang dewasa. Sekiranya murid terpengaruh dengan filem seperti ini, berkemungkinan besar murid akan meniru aksi-aksi seperti di dalam filem tersebut yang mempunyai adegan guru dan murid. Yang terakhir, inginkan perhatian. Yang ini disebabkan apabila guru, wujudnya guru yang ada sifat pilih kasih terhadap pelajar, ini menyebabkan pelajar-pelajar yang tidak mendapat perhatian sepenuhnya oleh guru cuba untuk buat bising ataupun buat perkara-perkara yang tidak disukai guru untuk mendapatkan perhatian, untuk mereka mendapatkan juga perhatian. Antara kesan yang dihadapi oleh murid apabila tidak menghormati guru, yang pertama, menjatuhkan maruah murid dan keluarganya. Sebagai contoh, apabila pelajar bertindak melawan kata guru, yang menyebabkan guru bertindak untuk memaklumkan perkara sedemikian kepada keluarganya, kepada ahli keluarganya, yang boleh menyebabkan ahli keluarganya merasa malu terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Yang kedua, pembentukan generasi tidak bermoral. Pembentukan generasi tidak bermoral yang mana apabila pelajar tidak menghormati guru, mereka mempunyai sifat ataupun sikap berani untuk melakukan perkara yang lebih teruk seperti ponteng sekolah, pergaulan bebas, pergaulan masalah sosial dan sebagainya. Ini menyebabkan pembentukan generasi tidak baik. Yang ketiga, imej negara terjejas. Apabila wujudnya generasi yang tidak bermoral, ini menyebabkan imej negara terjejas. Jadi antara hukuman yang perlu dilakukan terhadap murid yang tidak menghormati guru, iaitu guru perlulah memberikan teguran kepada murid tersebut. Sekiranya murid tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama, hukuman boleh mengenakan hukuman yang bersifat untuk mendidik, bukan dalam bentuk kekerasan. Antara contoh yang diberikan oleh responden, membawa murid-murid untuk melakukan kerja amal atau melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Sekiranya murid melakukan perbuatan yang boleh membahayakan nyawa guru itu sendiri, jadi boleh mengenakan hukuman berat sekiranya kesalahan tersebut boleh membawa kesan buruk kepada guru, iaitu seperti buang sekolah atau menyerahkan mereka kepada pihak polis. Antara langkah bagi memastikan guru mendapat penghormatan daripada murid, yang pertama, guru juga harus memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada murid. Seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Mariam, iaitu responden, salah satu langkahnya adalah guru itu sendiri perlulah menghormati orang lain, lebih-lebih lagi kepada murid, kepada anak murid itu sendiri. Yang mana seperti mana slogan yang kita sentiasa dengar, iaitu yang tua dihormati, yang muda perlu disayangi. Disayangi ini juga membawa maksud menghormati. Yang kedua, murid haruslah mematuhi peraturan yang ditetapkan supaya dapat mendisiplinkan diri. Sekiranya para murid mematuhi peraturan sekolah dan arahan guru, ia dapat membantu melancarkan proses PDP dengan baik. Yang ketiga, guru perlulah bersikap adil tanpa membeza-bezakan kepelbagaian budaya yang boleh menjadi benteng kepada rasa hormat menghormati. Seperti apa yang berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Cikgu Mariam, disebabkan terdapat banyaknya kepelbagaian sosial budaya dalam negara kita ni, pihak sekolah perlu membuat banyak aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti sambutan hari jadi, sambutan hari guru dan sebagainya, yang boleh menyebabkan hubungan antara guru dan murid itu rapat. Jadi antara rumusan yang boleh saya simpulkan di sini adalah masalah murid yang tidak menghormati guru adalah masalah yang tidak boleh dipandang ringan. Apabila pelajar tidak menghormati guru,
boleh menyebabkan pelajar ini terjerumus kepada masalah yang lebih berat seperti pergaulan bebas, ponteng sekolah dan sebagainya. Ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang penting dalam menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati dalam diri anak-anak. Yang membawa maksud ibu bapa ni perlulah menunjukkan contoh dan tauladan yang baik terhadap anak-anak itu sendiri. Semua pihak haruslah memainkan peranan serta bertanggungjawab untuk menangani isu berkaitan dengan masalah murid hilang hormat terhadap guru. Yang mana semua pihak haruslah memainkan peranan dalam membentuk diri pelajar itu supaya timbulnya rasa pentingnya hormat terhadap guru itu sendiri. Jadi itulah sedikit sebanyak ulasan yang boleh saya simpulkan berdasarkan artikel yang saya telah pilih. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.